السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين والمنافقين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pengajian kita daripada pentafsiran surah Hud. Setelah daripada kita dengar beberapa ayat daripada ini surah, semenjak daripada awal sehingga ayat yang ke-25, hari ini biiznillah ta'ala kita nak masuk ayat yang ke-35 sebagai kepala cerita hak baru lah. Jadi Quran kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa doa hak baru semua kita. Royak kisah tu, royak kisah ni, supaya kita ni boleh mikir hak Tuhan royak, mikir hak Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita fikir. Ya tak sewi kita dak mikir cara-cara kita. Kalau bab agama lah, sebab bab agama ni ya akal kita gi tak sapa, kuat setara ahli falsafah pun tak kuasa nak mengatasi al-iman. Siapa hari akhirat nak bawa diri tak boleh. Sudah dengan mengaku kalah belaka lah. Dengan sebab itu kita ni ada keuntungan yang besar, kita boleh mengaji Al-Quranil Karim sebagai kitab Allah, sebagai surat kiriman daripada Allah kepada kita, supaya kita tadi itu boleh mengambil pengajaran daripadanya pakai dalam hidup. Ni cara mikir orang yang beriman, orang yang gunanya umur dia untuk menghabiskan supaya dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mereka itulah orang yang bahagia dan orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranil Karim, ayat daripada surah Hud 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Tafsir bagi ayat ni cuba kita pakat perhatilah. Wa laqad arsalna Nuhan, dan sesungguhnya kami mengutuskan, yakni menghantarkan Nuh sebagai rasul, ila qaumihi, kepada kaumnya. Setelah daripada mana? Setelah daripada penuhnya bombing ini dengan menyengutu kepada Allah dan buat perkara yang fasad. Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih, di antara Nabi Nuh dengan Adam alaihissalam 10 korong, maknanya 1000 tahun. Ambil di Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam 10 korong, 1000 tahun. Orang yang ada celah-celah tu tak ada pia pun, tak ada siapa pun menyengutu akan Allah Ta'ala dan buat karuk. Karuk dengan cara zahir-zahir, karuk dengan cara lahir-lahir, itu tak ada. Kalau pasal sunyi-sunyi, susuk-susuk tu adalah, kerana manusia tak lepas daripada silap dan salah. Tapi dengan cara lahir-lahir, zahir-zahir, tak ada. 10 tahun. Tiba-tiba mari pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masa Nabi Nuh alaihissalam ni, iaitu masa yang belum daripada Nabi Nuh itu beranak. Setengah kata gitu ulama, setengah kata tak. Masa ketika Nabi Nuh beranak mari, barulah punah keadaan umat pada itu zaman. Kerana boleh jadi sebab punah tu kerana ada 5 orang yang alim pandai sampai jadi pangkat wali lah kat zaman kita kak. Jadi orang pakat kasih sayang kepada dia. Ada 5 orang. Dia ni pun berjaksa banyak, bukan sekadar mengajar. Mengajar tu sebagai asas kewajipan dia dah. Dia pula buat kebajikan, buat kebaikan sampai habis harta dia. Apabila habis harta dia dalam kerjaan nak membinakan umat pada itu zaman, menyebabkan kebaikan yang dia buat tu jadi berasa termasuk dalam hati umat-umat, rakyat-rakyat yang ada pada itu masa. Tak ada apa lagi. Tiba-tiba dengan sebab dia terlalu kasih, telajak ni kena jagalah. Orang biasa telajak ni dia tahu. Sebab telajak ni tak kira bak kasih pun jadi, bak marah pun jela, bak gapo-gapo pun supa kalau kelajak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita dalam hadis sahih, iyyakum wal ghuluwah, jaga-jaga kamu daripada kelajak. Jangan kelajak. Tak kira dalam bak apa-apa pun jangan kelajak. Pasal sia tekan pai lebih daripada had. Kelajak so dia punah sampai ke diri kita. Bukan sekadar orang luar pada kita. Kita pun punah dengan sebab kelajak. Lalu dia tadi berakasih kelajak terhadap 5 orang guru saat ni, sampai ke dia buat gambar. Buat gambar tak di tempat yang sesuai yang dia nak letak. Katanya ahli tafsir, iaitu ia tak pada tempat orang duk beripung ramai-ramai.
Setengah kata di pasar, setengah kata tempat beripung buat amal ibadat tu ada gambar orang yang berjaksa 5 orang saat ni. Untuk apa tu dia buat? Ni. Tujuan apa dia buat? Tujuan supaya nak mengingati akan jaksa orang hak baik tadi. Di sini mari hukum syarak. Kita disyarak suruh kita mengingati orang yang buat jaksa. Memang. Jangan terlupa. Nabi pun suruh. Man la yashkurun nas, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Barang siapa tak pandai ingat budi bahasa hak manusia, orang ni tak kuasa dia nak syukur terhadap nikmat Allah. Memang suruh kita tadi itu ingat jaksa orang yang baik dengan kita. Tapi kaum Nabi Nuh tadi itu dia nak mengingati bukan dengan cara syarak. Ni. Bukan dengan syarak, bukan dengan cara jalan syarak ni maksud lagu mana? Yakni dia rengka akan cara nak mengingati. Apabila dia rengka, bahasa petani panggil rekah. Bahasa orang Malaysia tak faham tu. Rengka ya faham, kalau rekah tak faham. Sebab dia rengka tadi itu untuk nak mengingati akan orang yang berjaksa tadi. Di sini nuktah satu titik ke yang nak jadi besar akhir pada hari. Mari generasi pertama tak apa lagi lah, kerana tengok gambar saja ya. Orang dulu pun pandai lukis gambar. Pas zaman kita pun kita boleh tengok. Kalau kita duk nyatak orang lukis tu, ya boleh. Orang boleh sungguh. Support. Lepas daripada mati generasi yang pertama, naik generasi yang kedua. Apabila naik generasi yang kedua, dia buat sebagai patung lah pula. Tak pandai dengan gambar. Moga kata generasi anak ni, run hak anak ni kerja naik tagel lebih pada tok nenek dia. Dia kata tok nenek kita ni tak ada duit, sekadar boleh lukis-lukis gambar tu boleh. Kita zaman kita pakai punga buat patung lah tu. Buat rupa-supa dah dengan muka dalam gambar tu. Pada itu masa dah yang guna alat gapo tak tahu. Ahli tafsir pakat sebulak sorang ayat balas tu. Lepas tu orang pun tanya buat apa? Tak ada gapo dak nak mengingati. Cara mikir tu mari pada zaman Nabi Nuh tu. Orang zaman tu kalau kita pergi dari negara kita sendiri pun, pergi ke atas tu sikit, nampaklah patung tu patung ni daripada orang yang berjaksa. Sehingga negeri Arab learning, kalau kecek bahasa kasar sikit, nya punuh akal fikiran sampai ke buat patung juga. Raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka nak klik situ juga. Sebab Nabi Muhammad janji dalam hadis sahih, la ta'ti al-sa'atu, ataupun riwayat satu lagi, la taqumul qiyamah, tidak berlakunya hari kiamat hatta ya'budu al-awthan fi jaziratil Arab, sehingga sembah patung kelik pula sekali lagi di tanah Arab. Maka pada zaman kita duduk ni, korang 15 ni, mula-mula boleh tengok patung masuk negeri Arab. Mari daripada India, bukan mari mana dak. Pitu hak buka luas sikit masuk patung negeri Arab, Dubai ni buka pintu luas untuk terima patung daripada India. Nak ingkar tak boleh. Ulama apa pakai ingkar, tapi ulama nak sorang setara mana kalau ahli politik, ahli orang kerajaan tak nampak. Sebab learning ni, hari yang kita duduk ni, orang pakai nak bubuk pegang kerajaan supaya dia nak boleh jalan gapo-gapo. Sebab tu manhaj jalan ni mazhab ahli sunnah wal jamaah, jangan tinggal ruang kerajaan tu. Kita nak gaduh juga bab politik. Tok nebe, tok menir, nayuk, oboto, oboco, gapo pun
daripada orang yang ada muka, kita kena berlama untuk hasil perkara tersebut kerana maslahat orang faham agama dan orang faham jalan Islam hak sebenar, boleh bawa Islam dengan sebab dia. Maka dengan cara ringkasnya, waktu kerana nak mengingati lah apa dak mati runti song generasi yang kedua, naik generasi cucu, tok mati, pok ngemok mati, naik cucu. Situlah mereka itu sembah patung. Sejarah sembah patung tu ambil situ. Sembah patung ni buat apa? Kerana nak mendekati dia dengan Allah yang Azza wa Jalla. Cara mikir ni mari daripada zaman Nabi Nuh, kenyok mari sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila jadi gitu, Allah Subhanahu wa taala bangkit. Bangkit siapa? Bangkit Rasul. Bangkit Rasul. Dia bangkit Rasul, Allah kerja bangkit. Hak kena bangkit Nabi Nuh alaihi salam. Tuhan bangkit dia. Umur dia lebih daripada 1000 tahun. Tapi dakwah dia 950 tahun. Boleh orang sekitar 80 orang lebih. Pakai masa 950 tahun, lebih kurang 80 orang lebih. Hak boleh naik perahu dengan dia pada masa banjir besar. Lalu Tuhan kata, walaqad arsalna Nuhan, sesungguhnya kami utuskan Nuh. Maka awal-awal bagi rasul dalam Islam kita Nabi Nuh dengan nas ini. Dengan nas ini kepada kaum dia. Kepada kaum dia. Tengok, kita boleh tadabbur gapo ratik tu terhadap ayat ni. Walaupun Nabi Nuh AS jadi rasul awal dalam Islam, kerana dialah yang mari membantahkan cara orang sembah berhala, sampaikan orang tadi itu menetai dia seluruh dunia, sehingga dia berasa manak dalam hati, akak tangan terus gini di hadapan Allah yang Azza wa Jal, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, mu jangan tinggal atas muka bumi hadap menetai aku ni seorang pun daripada kalangan orang-orang yang tak beriman. Sebab tu Tuhan binasakan dengan air. Sebab tu akhirat esok Nabi Nuh tak ada pangkat dia, dia tak kuasa nak ambil pangkat dia, gi torong. Allah kata gi bicara supaya nak wi syafaat tadi kepada umat. Puak kita akan lari gi cari Nabi Nuh pada hari akhirat esok, sebagaimana hadis adalah Sahih Muslim. Nabi kata, al-yaum Rabbuna qad yaghdabu ghadaban syadidan la yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Allah Subhanahu wa taala hari ni merka marah sangat-sangat. Ia tak akan marah, tak akan merka, tak akan baikkan seumpama ini hari. Tak sebelum daripada ni, tak selepas daripada ni. Nafsi nafsi idhab ila ghairi. Hari ni mumung kuku, aku tak gamak pergi minta depan Tuhan. Mumung aku mung pergi pada orang yang lain. Satu riwayat kata idhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo jadi gitu? Sebab Nabi Nuh malu, ia tak kuasa nak sabar dengan hati dia sampai kaya berdoa di atas kaum dia. Hani perkara-perkara yang dia tadi itu tak serupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, cuba kita perhati. Tuhan kata walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Apa makna qaumihi di sini? Yakni Nabi Nuh walaupun jadi rasul, tetapi Tuhan utus kepada kaum ya. Tuhan utus kepada qaumihi, kepada kaum dia. Masya Allah. Kaum di sini maksudnya orang hadap sekelilingi dia terutama tu. Orang hadap tepi dia terutama tu.
tu maksud ila qaumihi. Kata gapo? Inni sesungguhnya aku lakum bagi kamu nadhirum mubin. Nadhir mubin. Orang yang memberi gapo nadhir. Nadhir ni katanya ulama Jawi kita iaitu beri ancaman. Ancam ni beri peringatan yang nyata bagi kamu. Beri beringat. Nadhir ni beri beringat. Sebab tu dalam awal surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qabla an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya aku utus Nabi Nuh AS kepada kaum dia sebelum daripada kaum tadi tu nak kena seksa. Tuhan tahu dah kata kaum dia tu tak beriman kebanyak ke kena seksa juga. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala utuh juga Nabi Nuh AS kepada kaum buat apa? Tuhan tahu dah kata kaum yang tak beriman, suruh buat apa? Suruh Nuh pergi dakwah buat apa? Kerana kalau Nuh tak pergi nya dakwah akhirat esok kata gano ya Allah mu tak atas sore pun mai royak dulu mu binasakan aku sedangkan aku tak tahu ya boleh kecek wah kecek ada. Tapi apabila Tuhan tu hatta utuh dah nabi pergi royak dah mung tak beriman bukan salah Tuhan lah, salah mung. Itu pedah Allah Subhanahu wa taala utuh rasul mari. Pedah kita ngaji agama itu. Sebab apabila kita ngaji kita tahu kata benar-benar lagu ni, benar tak benar lagu ni. Pak kita sendiri dah lah nak kata saya. Ada pun kalau tak ngaji sedangkan kita kuasa nak tahu nak ngaji kena seksa pula sah situ. Kamar kita ngaji tak saya turut benar-benar kena seksa pula 2 kali kena. Ya tak serupa dengan orang tak tahu langsung. Kalau orang tak tahu langsung ya tak apa lagi, orang panggil sekadar boleh duk tak rasul tak sampai ke dia. Ajaran Islam, ajaran Allah Taala tak sampai ke dia, tak apa lagi. Tapi 3 wilayah kita ni tak boleh nak dakwah tu. Buat apa? Bucuning ada masjid, Bucuning ada masjid, Bucuning ada masjid. Tiap-tiap masjid ada orang mengajar, ada orang ceramah, ada orang khutbah, ada orang mengajar dan sebagainya. Kita nak pergi dakwah kata kita tak tahu tak leh. Sebab tu nak lari tak leh. Nak lari daripada ajaran ngaji agama ni tak leh. Buat apa kita jadi malah nak ngaji agama? Ya tak leh malah. Sebab agama kita ngaji ni pedah lek diri kita. Hei pemuda-pemudi, hei orang-orang semua lelaki perempuan jangan malah. Tak leh malah. Sebab benda ni pedah bagi diri kita. Kalaulah orang mai royak kepada kita cara menega sehari boleh 100,000, kita duk dah sebab teh. Cara nak buat lagu mana menega sehari boleh 100,000, nak duk sebab teh. Esok pun aku duk lagi ya kata. Sebab ia kira kata benda tu faedah bagi dia. Hak ning ni bukan sekadar tu, boleh 100,000 sehari, 1,000,000 sehari. Allah Taala kata innal insana lafi khus. Manusia tu duk di dalam kerugian. Ha apa? Kerana kalaulah boleh 1,000,000 sehari, 10 juta sehari, kalau ia tak beriman, tak erti agama, ilan nar wa bi'sal masir. Benda yang cari semua akan tinggal. Benda yang dia cari semua lepas pada dia pejam mata, tak ada boleh guna gapo, akhirat tak boleh masuk syurga, tak rugi ke mana. Sebab itu Islam kita tak ada nak tolak banyak, tak ada nak tutup banyak kita. Naknya wi masuk sejam seminggu, 2 jam seminggu. Kalau tambah dengan Jumaat, kita taklah 3 jam seminggu ngaji agama. Banyak ah? Tak ada banyak. 3 jam seminggu ni sebagai anak koci, 3 putong, gigi molek, boleh buka pintu syurga. Taklah apa lagu mana. Ini perkara yang kita kena mementingkan. Jangan kita mensia-siakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak tahu juga kata Nabi Nuh girayak gapo kepada kaum dia. Girayak kata apa dia? Kita nak tahu kata Nabi Nuh tu girayak gapo. Kita tak say kita ngaji do girayak pasal lain, nak tahu kata Nabi Nuh tu girayak gapo pada kaum dia. Ha ni hak ya girayak ni. Perkataan hak ya girayak ni. Alla ta'budu illallah. Ha ni. Masya Allah. Alla ta'budu illallah ni maksud lagu mana?
Ai arsalnahu bida'wati tauhid wa hiya ibadatullah wahdahu la syarikalah. Atau ahli tafsir kata, iaitu aku mengutus akan dia, makna aku hantar Nabi Nuh tu supaya gi dakwah manusia mengasahkan Allah Taala dalam masalah amal ibadah. Mai royak kepada manusia nawi sembah Tuhan esa. Sembah Tuhan esa ni makna lagu mana? Golek ke orang kita faham belaka, cuma kita nak faham wi dalam lagi. Sebagaimana Tuhan nak. Sembah Tuhan esa ni perkataan ni hak tulah Nabi Muhammad royak kepada kaum Quraisy, qulu la ilaha illallah la tuflihun. Qulu ayyuhan nas, ya qaum, Nabi kata ya qaum, hai qaum, qulu, kata oleh mung la ilaha illallah, kata itu tuflihun, kamu itu akan dapat kejayaan. Soal, kita pernah ngaji ke dalam sejarah, dalam sirah, tak ada seorang pun di kalangan orang Quraisy kata dengan itu perkataan. Hawa apa? Dia tak kata dengan itu perkataan. Berat sangat kalau lagu mana di lidah nak kata la ilaha illallah. Berat. Sebab apabila kata makna dia tu akan mengikatkan, memberkahkan diri kita, so tinggal Tuhan lain daripada Allah. Makna dia tu hak la ilaha illallah tu berkahkan kita supaya kita tinggal Tuhan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Amo nak pasal we nampak sikit lagi. Dalam masa jahiliyah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak ada keadaan jahiliyah ni, gapo dia orang duk jadi. Yang pertama orang duk pegang kepada Tok Nujung dan pegang kepada Tok Sihir. Tok Nujung, Tok Sihir ni nanti royak nak buat gapo, benda ni sesuai buat ke tak sesuai buat. Benar lagi akan datang. Pasal saya panggil anakot mustaqbal. Nak jadi lagu mana? Tok Nujung ni nanti royak. Yakni menepati kata Tok Nujung ni tahu perkara yang gaib. Mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalimatul la ilaha illallah tu ada apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tak tahu perkara yang gaib malaikat Allah. Dalam la ilaha illallah tu. Tak tahu perkara yang gaib malaikat Allah. Kalau ia kata dengan itu perkataan, hak ia dak buat kerja dengan cari Tok Nujung, Tok Sihir, kena berhenti ke kena buat kena buat pula, kena berhenti lalu dah. Sebab tu yang nak kata tak leh di lidah dia. So situ gambar. Yang kedua, orang jahiliyah ni ia nak sembah Allah. Ia kata nak sembah Allah Taala tadi itu wasap payah sikit. Sebab Tuhan ni perkara yang tinggi, perkara yang lebih, perkara yang cuci, cemar. Perkara yang cuci, kita ni cemar. Maka kita kena carilah perkara yang nak mendekati Allah Azza wa Jalla. Gapo perkara yang mendekati Allah Azza wa Jalla? Tokong tu. Berhala ada 360 ekor sekelilingi Kaabah tu. Nak hujan lagi minta tok kuning, nak air lagi, nak anak minta tok kuning, nak sia sembuh daripada penyakit minta hak ni. Hingga nak berewi benih pun, nak main bab politik pun ada tok kong juga nanti minta. Supaya tok kong tu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat Quran hak Tuhan royak tadi itu ada dalam makna la ilaha illallah. Tuhan kata kana? Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan duk seru lain daripada Allah, jangan duk ibadat lain daripada Allah. Tuhan mana-mana pun tak leh. Makna apabila dia kata la ilaha illallah, kena berhenti serta merta daripada sembah berhala 360 ekor. Apabila berhala 360 ekor ni dalam otak dia, tak disembah, tak dipuja, tak di itu, tak di ini, nak taruh buat gapo, pasti kena punggah tubik. Semua tadi itu duk berlari dalam otak dia. Sebab itulah dia tak kata la ilaha illallah. Itu maksud. Zaman Nabi Nuh alaihi salam
hak tu lah tu muka kepala pocok duk sana. Nabi Nuh mai kata alla ta'budu illallah, janganlah kamu wahai ummah, wahai kaum, ibadat malaikat Allah. Jangan ibadat lain daripada Allah Taala. Kena ibadat tu hesa. Jangan seru, jangan doa lain daripada Allah. Jangan ada i'tiqad dalam lubuk hati kata perkara yang lain tahu perkara yang gaib. Jangan i'tiqad kata dalam hati kata perkara yang lain boleh menjadikan makhluk dengan diri dia sendiri. Jangan i'tiqad lagu tu. Semua tadi itu kaum Nabi Nuh i'tiqad belaka. Duk dalam hati dia belaka benda-benda yang jadi menyengutu dengan Allah Taala. Tuhan utuskan Nabi Nuh gira yak klik semula. Nampak teruk doa dah tu. Alla ta'budu illallah, bahawa janganlah kamu sembah malaikat Allah. Wa apa? Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut ditipu atas kamu azab hari kiamat yang pedih. Seksa Allah Ta'ala hak Tuhan tak siapa dua perkara. Tak ada tiga. Yang pertama kufur. Apa makna kufur? Yakni tak beriman dengan lubuk hati dalam kepada Allah Ta'ala, dan kata pula dengan lidah, buat pula dengan anggota. Tiga perkara ni orang panggil orang kufur. Yang kedua, orang syirik. Orang syirik ni rupa lagu mana? Ya beriman dengan Allah tapi buat syirik dengan Tuhan, campur dengan Tuhan. Rupa siapa lagu mana? Ya beriman dengan Allah tapi percaya juga kata ada makhluk yang kuasa seperti Allah, boleh mengada, boleh menjadikan makhluk seperti Tuhan berjadi. Ini syirik. Ataupun satu lagi, i'tiqad dalam lubuk hati dalam, pegang kata ada perkara yang tahu, perkara yang gaib seumpama Tuhan tahu. Syirik. Lagi, i'tiqad dalam lubuk hati dalam, kata ada hukum yang serupa dengan hukum Tuhan ataupun lebih baik pada hukum Tuhan. Ini syirik. Maka berkerja lagu tu Allah Ta'ala tak apa dosa sampai bila-bila. Tak apa dosa. Mari Jumaat pun dosa tu tak apa. Mari umrah, mari Arafah, mari haji, marilah amalan mana-mana, dia tak apa. Selama mana ia tak taubat, selama mana ia tak sesal, selama mana ia tak tinggal pada itu pegangnya amalan tu. Kalaulah ada nyawa, Allah Ta'ala buka pintu taubat 24 jam. Tapi takutnya meninggal dunia dalam keadaan syirik lagu tu, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang umpama tu dalam neraka kekal abadan abadah, tak tubik selama-lama. Ini kita kena yakin di lubuk hati kita. Hak ni hak Nabi, semua Rasul, semua meroyak kita. Tak ada hak lain. Meroyak ni alla ta'budu illallah. Bagaimana hak ni? Sebab kita hidup atas dunia ni tak lama. Umat Nabi Muhammad umat yang pendek sekali umur. Tapi Tuhan wi keistimewaan malam Lailatul Qadar, wi keistimewaan hari Arafah, 2 hari ni penting malam dalam tahun. Hari Ashura sah lagi 3 hak hebat-hebat tu, hak kemocok daripada 3 ni malam Lailatul Qadar. Sebab Tuhan wi ganda kepada kita amalan lebih daripada umat yang lain. Tapi kalaulah kita tak pandai nak guna bonus itu, keistimewaan Tuhan wi apa nama sitik pisit, pasal saya kata wi kita tak pandai guna saja. Ini patut kita kena mengulangi perkara-perkara ni. Kerana muda, tua, sehat, tak sehat, satu hari kena jumpa inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Ajal Allah Ta'ala akan sampai. Duk atas dunia ni jangan sama sekali kita tadi itu lalai. Jangan lalai. Jangan lalai-lalai ni gapo nak ayat bahasa kita, iaitu jangan lepas diri. Jangan awak tak tahu gapo halal bala ikutlah. La. Sebab hidup ni ada harga besar. Tua ciwat tepat tunjuk kata kita nak berjaya ataupun kita tak berjaya. Ini adalah perkara yang kita
ambil faham daripada apa yang disuruhkan oleh ulama kita terhadap ayat ni. Sesungguhnya aku takut di atas kamu seksa hari kiamat yang pedih. Pedih setara mana masuk neraka ni? Tuhan nak gambar dalam Quran apa? Pedih gini. Kalimah pedih ni kita tak syarah banyak nah, sebab kita pakat faham belaka. Pedih ni kita sendiri rasa. Kalau luka tubuh kita, kulit kita ni, patutnya yang kena ke benda hak masai pula soal lagi. Allahu akbar. Benda hak masing pula sekali lagi. Allah qabdama kita. Sakitlah, pedihlah. Pedih lagu mana ibu pedih? Hamai aku nak kuat mu tengok. Boleh rasa? Ya rasa tu boleh rasa gitu. Maka kalimah pedih ni timbul mana? Allah Ta'ala royak kepada manusia ni, belum daripada Jepun, belum daripada Cina, belum daripada Amerika. Wak kajian kata rasa, kuam rusuk ni duk mana? Duk di daging kita ke duk di kulit? Allah Ta'ala royak tu duk di kulit. Duk di mana? Duk di kulit. Bukan perasaan itu duk daging. Pas kita pun biasa belaka kan buat kita ni. Sekali-sekala demam, sekali-sekala kita uzur, kena cocok, kena ambil darah, kena ambil gapo. Maka jarang hak doktor bomo tu cocok masuk dalam tubuh kita tu bila kita berasa awal setuh jarang tu dengan kulit kita kerak berasa. Apabila masuk gi tak ada rasa gana-gana. Apa? Kerana daging lik dalam tu ia tak ada berasa sakit. Ia perasa sakit duk di kulit ni. Duk di kulit. Lalu Allah Azza wa Jalla nak kita faham kata azabun alim ni lagu mana? Azab yaumin alim ni lagu mana? Iaitu Tuhan kata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama, tiap-tiap kali. Tengok kalimah tiap-tiap kali ni makna tikrar, untuk mengulangi. Nadijat ni asal bahasa Quran mana masuk, tapi di sini pasal makna ahli tafsir yakni hanguh. Tiap-tiap kulit ni hanguh, kena bakar dia api neraka. Baddalnahum juludan ghairaha. Tuhan buat kulit semula, kulit hak dikena bakar kali pertama, mari pula kali yang kedua kulit tulah tu. Kulit tulah tu untuk apa tu? Liyadzuqul azab, supaya dia itu rasa seksa. Nak kata mana? Mak kata apa nak misal aku mana? Cuba pergi Mesir tengok. Thailand kita ni tak ada. Thailand kita ni masya-Allah hospital ni orang Arab pun main perabak kita. Cara layan ni, cara ni molek dia ke ibu tangan. Hospital tu adalah setengah-setengah hak hospital pasal tak ada cara tu, hak tu berdosa besar kalau dia ke pihak agama. Nah, amanuh kadang pergi hospital ni caliaban mo ni kena ada juga. Orang duk sakit ngak-ngak ni kena puabak lah dulu, lepas tu kau kira lah kot mana tu. Ni duk tunggu ada setengah-setengah tu. Hak lagu tu kena hadu kerajaan juga kalau kita ada pandai tu. Kita ni orang jadi ketua ni kena mengajar kepada anak rakyat kita nak guna hospital lagu mana, nak guna jabatan tanah lagu mana, kita kena ajar supaya orang kita apabila pergi kita lah tuai ampunyo demo hak kerja tu sebagai orang yang kena terima kerja. Ni kalau ke kita pergi kita ni bayar asal ke dia tu banyak mana dah. Pergi kok tak ada sambut sikit pun ada lagu tu setengah-setengah. Kerana kita tak ada ilmu ni. Supaya zaman-zaman orang tua kita dulu lah nak buka obat percacun awal kan kelubung buat. Sedangkan hak kita tak boleh buat. Ada. Hari ni muncullah anak cucu kita boleh mengaji masalah kutmai, masalah undang-undang perlembagaan negara. Boleh kita tadi itu berasa ada izzah, ada kemegahan. Siti kuam tahu tiam tadi itu. Hak sama di antara satu sama lain duk dalam negeri ni begitu. Hak naknya gapo? Anak rayaknya Mesir ni kalau yang nak ambil darah ni budak-budak baru ni kalau nak pergi ngaji Mesir ni ke ataupun ngaji mana pun katalah ke luar negara tu, yang nak ambil darah nak cek. Pas yang nak ambil darah ni ambil sini.
Dia wari jarum besar tu, dia cocok cah lagi. Ha, seret tak tubik darah. Ha, cocok sini pula. Biru setengah-setengah kata. Ha, boleh rasa Allah sakitnya, ha sakit. Kalau tak sakit, tak boleh ngaji. Nak royak kata orang sore-sore nak kelik mari tanah air kita waktu mari ilmu agama, kena cocok, kena begotu, kena begani. Pas bomo dia pasal kasar pula, bukan gak sangat. Ha, cocok selalu. Tak ada ikat, tak ada dah gonyoh. Apa nama panggil obat, apa panggil alkohol. Tak ada dah. Pakai sok-sok selalu dah. Subhanallah. Nak sakit maka kulit manusia apabila masuk dalam api tu hewi sakitlah tu. Sebab itulah mereka ini yuriduna ay yakhruju minan nar. Harap-harap nak keluarlah tubik pada api neraka. Yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Tuhan kata mereka itu tak boleh keluar daripada itu selama-lama. Wa lahum azabun muqim. Mereka itu bagi dia azab yang muqim, berpanjang. Allah. Sebab itulah Tuhan kata kepada kita ni, innal insana lafi khusrin, rugi sungguh. Malaikat orang beriman, orang yang buat amal yang saleh. Itu hak lepas daripada rugi. Apabila gitu, tu adalah dasar paumailak, dasar bagi Nabi Nuh alaihi salam nak panggil kaum dia. Maka kaum ni, kita perhati tengok kaum ni, ikutlah kalau kita baca sejarah tarikh mana pun, ia ada rakyat, ada ketua. Rakyat ketua, rakyat ketua. Hingga pak kita belah gitu. Dia tak lari. Hidup semenjak dulu lah tu sampai ke sekarang. Maka golik-golik dalam Quran sebut ni, orang hak mentai para nabi rasul-rasul ketua. Apa ketua mentai rasul-rasul nabi-nabi? Kerana ketua-ketua rasul-rasul ketua-ketua ni yang mentai nabi rasul ni, kerana rakyat dia tu, rakyat ada wah kata dia tu golik dapat bedah habuai. Pun prayut hak dapat daripada rakyat tu boleh kepada ketua. Semua lagu tu. Masa Nabi Harun dengan Nabi Musa AS jumpa dengan Firaun. Nabi Ibrahim AS jumpa dengan Namrud. Nabi Muhammad jumpa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nabi mana lagi? Nabi Nuh ni malak. Puak-puak nak kita nak baca ni, semua begitulah. Tak ada beza. Ha, tu dia. Sebab itulah untung tepat teh kita setengah-setengah ketua tu pahal agama untung sah. Nah, pahal untung sah, ia boleh bantu kita. Sebab tu kita capur tangan benar hak taat di atas Allah Taala, kita capur tangan. Tak serupa kau dulu. Kau lah ni tak serupa kau dulu. Orang panggil sakafah dia tu. Ilmu pengetahuan dia tu tak sama. Maka kata gini, faqalal mala'u. Maka lalu berkata mala'u. Al-mala' ni dia ketua nah. Kalau bahasa Arab panggil as-sadah. Sadah ni ketua. Ataupun al-kubara. Kubara ni orang yang boleh bawa orang. Orang nak bawa orang ni, ia pesing ada gah ia juga. Dia tu hetak tak serupa. Orang ni boleh jadi ketua, orang ni tak boleh jadi ketua. Dia tak serupa. Tuhan tak sama. Tuhan pilih lagu mana itu serah dia. Terkadang suara orang yang Tuhan pilih, suara dia tu masuk dalam hati, berasa kata orang tadi tu nak patuh. Ada perasaan lagu tu. Tengok rupa dia ada haibah. Apa mana haibah? Sifat gerung tu ada. Bahasa kapal panggil singa tu ada. Hak ni ketua juga kecek tadi ya. Duduk ke tak lepas. Ada juga. Nak royak ketua ni Allah Taala pilih suku. Sebab itulah di sini ni kita nak buat tak lihat ni hak tu pilih suku. Supaya para nabi. Coba kita tengok para nabi ke, para rasul ke. Walaupun orang lah mana, pokok mana dengan dia, tapi tengok dia patah. Supaya Umar ke. Dia tak biasa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tak tengok muka Muhammad. Aku benci sekali ya. Dia tak pernah tengok.
Moga adik dia tu berimej belum pada dia. Adik dia tu berimej belum pada dia. Ya, boleh tengok. Lalu adik ipar dia kata, abai pasal tengok lagi muka Muhammad, muka Rasulullah Muhammad. Ya tak ada. Aku tak saya tengok apa. Beci kata. Habis beci. Beci pasal tu. Lalu apabila satu hari tu hai takdir boleh tengok muka Nabi depan gitu, patah. Patah turun dia supaya orang panggil halah romo kata. Ya lagu tu. Supaya dengan apa nama Toto Guru dulu, seumpama Imam Ahmad dan sebagainya, zaman Abbasiyah dulu, kerajaan Abbasiyah ni duk ngamuk tak tahulah terhadap ulama-ulama hak pegang kepada Islam hak sungguh tu. Siapa kena pukul nak kata orang lain ya wak habis, kena habis duk ngajar agama. Tinggal Ahmad panggil mari, Imam Ahmad kata tak apa, gajah panggil aku nak pergi. Tengok muka Ahmad ni patah. Turun tangan, wasap halah kamu. Tapi tak ada arah ulama-ulama Mu'tazilah duk tepi tu duk bakit semangat. Duk bakit semangat. Lawai. Ya lagu tu ya. Tapi hak sungguhnya ya patah. Ya tengok tu patah. Ya ada haibah orang kita. Hak tu bakar orang nok sangat tu. Bakar pasal benih yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi ketua, jadi pemimpin. Hak lagu tu tak royak, tak kena royak banyak, dia tinggal sendiri dah. Ya benih dia tadi itu benih dia pesing boleh duk latah. Maka hak pesing tu hak menetai Nabi Nuh alaihi salam. Allah Tuhan pun ambil hak kedebeh semua kedebeh. Baru tu biar anak jatuh. Kalau mek lolek-lolek gitu gak tak jadi cerita hak Quran lah pula. Nak ambil ibrah mari ni. Nak bawa agama ni bukan mudah. Pamalak ni ada gapo? Ketua ni adanya tentera, adanya alat senjata, adanya suara, ada kekuatannya, ada duit, ada begitu segala-gala. Cukup pihak prom, cukup. Allazi cuma al-malak ni allazina kafaru, mereka yang kufur. Ni panhan. Orang jadi ketua tak sepahami dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tak sepahami dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi min qaumihi, daripada kaum dia. Jadi pada kaum dia maksud lagu mana? Hak dak kenal ki mari. Misal kata dalam kampung kita ni, ketua kita kenal, ia kenal kita. Itu mana min qaumihi. Tuhan ni sistem dia tak jadi orang luar. Dia tak ada ambil orang luar main mengetah tempat orang tak kenal, dia tak buatlah itu. Tak supaya sekarang. Sekarang Allah ni yang ambil mana askar mana toh dah tahu. Mai duk mengetah tempat dia tak kenal. Sebab tu dia nak care kaiban hang tak kenal. Hak tu bab lain lah. Orang hak ahli politik dia reti lah situ, dia tahulah. Cuma kita nak kecek sistem Allah Ta'ala, tak dia tahu lagu tu. Hak apa? Kerana Allah Ta'ala kehendak baik terhadap ummah. Tak ada nak pun peraya, tak ada nak tu nak ni. Nak keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan kepada rakyat. Nawi berlaku. Sebab tu saya kata min qaumihi, daripada kaum dia. Dia kata gapo? Dia kata gapo? Orang hak besar tu, ketua tu kata terhadap Nabi Nuh ni lah mana? Manaraka. Tidaklah kami lihat akan dikau. Kau tu klik pada Nabi Nuh dah. Aku tak tengok mung ni illa basyaran mithlana. Aku tak tengok mung malaikat manusia seumpama aku ya. Jadi seolah-olah kata ya ambil Nabi Nuh AS dengan dia tu tak jadi sama gini. Sedangkan Nabi, Rasul, sama kan dengan orang yang tak jadi Rasul dan Nabi? Tak sama. Tapi golek ke orang yang jadi pembesar, kamar dia tak reti agama, dia berasa kata ya dengan Nabi, dengan Rasul, support. Supaya apa nama orang yang kata dalam negeri Arab lah ni ke? Tak reti agama pun raja-raja dia setengah-setengah. Presiden dia. Tapi berasa nak jadi ulama tadi tu, ya dengan ulama dok gini support. Dak lagu tu. Amo dok Mesir, belum daripada kita sampai Mesir tu khabar daripada guru kita ada Syekh Azhar seorang. Syekh nama Syekh Jadul Haq. Seorang ulama Azhar, hak Azhar sungguh. Azhar lah ni lagu lain. Azhar lah ni lagu lain kecek payah pula. Azhar sungguh. Zaman tu Jamal Abdul Nasir sebagai presiden, pemimpin besar. Nak royak gapo?
Kalau jalan gi kana-kana, pengan mana nak gi mana-mana, jadil hak ni kena jalan depan ya dok belakang. Kalau lah jamaah nasi nak depan, ya tan molek belakang. Kuasa nak kata pada presiden lagu tu. Lah ni presiden tu depan ulama piyah merah mana pun dok belakang. Tak supa. No ya tak ulama tu sama dekat sama kita, ya run ayah kita ni, dia belakang run tu. Belum pada tu Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar belakang tu. Waktu tu sikap dia sebagai orang jadi ulama yang kata, berani nak kata hukum Tuhan belah mana. Ya tak ya apa gitu, ya kata suruh hukum Allah yang Azza wa Jalla. Reba tak boleh? Tak boleh. Nak kata reba boleh? Tak boleh. Supaya guru hamba Nasrul Farid, dia pernah jadi mufti, tok peti, bahasa petani panggil tok peti. Orang nanti buat keputusan. Orang nanti buat keputusan, buat keputusan tentang hukuman agama. Hari tu balik kerajaan tolak, tutup daripada dia, demo. Tolong petua sikit Kata duit bunga, dakbia, fawaidul bunuk, bahasa Arab. Kata halal sikit. Wah, halal mana apa kata halal? Bini Mubarak, Syuzan bini Mubarak, ya wah jadi halal. Dia minta dua perkara daripada Nasrul Farid. Ambo soal lagi tu nanti kita tengok usyirak dulu. Hak ni hak syirak ni, hak syirak. Dia kata petua lah mana? Dia kata tak boleh petua. Ini adalah salah dengan hukum Tuhan. Aku cabut sungguh. Jatuh sungguh. Dia tak ada kira banyak. Tapi jadi ulama sampai ke hari ni orang berjaksa dengan dia. Orang boleh ambil pedah ilmu daripada dia. Sebab apa? Sebab dia kira pada hukuman Allah Ta'ala lebih pada hukuman hal lain. Maka kaum dia ni dia kata, aku tak tengok supaya mung ni, ketua lah kata ni, aku tak tengok mung Nabi Nuh. Malaikat sepaku apa lebih mung aku? Bahkan aku lebih ada mung lagi. Mung ada apa? Dia kecek gitu. Orang panggil bahasa discredit, makna kata nak memperlekehkan. Nak pelekehkan. Ya pelekeh ni, ya boleh banyak perkara. Sebab tu kita rakyat ni, kita kena pandai tengok. Hari ni strong apa panggil kata, kalau kecek bahasa tu je kasar sangat. Orang panggil bahasa Melayu kita ni cara nak memputablikkan akal fikiran. Bahasa Sia panggil songkram cit witaya. Cara nak pegang rakyat ni nak buat lagu mana? Ya ada cara dia. Sebab tu hari ni apabila berlaku gapo-gapo, tang setik dulu, tak dulu asah kita. Tengok dulu kata ning ni dia nak pergi ke mana. Jangan gaduh kita nak masuk mulut. Kau dulu tengok dia nak gapo. Kena laik benar hari ni. Nah, kalau kita tengok berita, tengok tu tengok ni, jangan gaduh nak buat kesimpulan. Tengok laik dulu. Supaya kita tengok tak Iran tolonglah Palestin. Tengok lihat belakang dia nak gapo. Memang tempat dia tolong tu okey molek, tapi dia nak gapo? Suluh we nampak dulu. Kerana Sabaiyah Syiah ni dalam sejarah yang mari lagu mana dengan Baitul Maqdis, dengan Baitul Masjidil Aqsa, yang mari lagu mana? Sehari dia gapo? Tengoklah sejarah. Dia tak tukar kacing. Kacing tak tukar. Sebab tu kita tadi tu hari ni tengok bui jadi jelas, bui jadi molek, kata gapo jadi gapo. Orang tu duk jadi dengan orang tu, orang tu duk jadi dengan orang tu. Kau dulu jadi masuk capo, tengok dia nak gapo. Sebab hari ni songkram cit witaya ni tinggi. Tak akan boleh tahu benar ni malaikat ahli ilmu. Kita sebagai rakyat ni takut dengan nyanyi lekat puka nyanyi kita. Nah, sia kita. Jadi mangsa sokmo kita. Demo nak buat kita ni jadi mangsa, jadi ya untuk pun perayot tertentu. Pak kita tak pandai nak kira, kita lah nyanyi. Kita enggak ada anak bini lagi, ada kebun lagi, ada kerja lagi, nanti tu nanti ni lagi. Kini kena guna demo yang basuh tak demo nyanyi lah. Supaya ni kalau kita ngaji Quran ni ning dia ni hak tu hari raya ni dalam Quran. Supaya kalau kita nak baca itu kita nak baca dengan cara lain-lain talih takut setung hak lain. Tapi kalau nak baca dengan mengikut dasar politik, boleh baca. Tak ada apa. Ya Quran ni ya merangkungi habis. Cerita ya raya tu siapa dia pandai ambil, boleh. Orang panggil satu penti, satu peta
kharitah yang nak bawakan kita kepada gedung yang berjaya. Tu Quran. Sebab tu pakak tehelah hak ni kata Quran ni behel metah, hak ni kata Quran ni buah tamar tanah Jawi tak hidup, hak ni gitu, hak ni gini. Kita ni pangkat mana nak faham Quran? Seluruh Quran tu sepanjang umur kita 63 tahun. Lepas tu tak ada nak mengaji. Ini semua perkataan ini adalah nak menjauhkan kita daripada Al-Quranil Karim. Bahasa Arab panggil kalamul farigh. Kata yang tak pakai gapo-gapo. Kalau kita ambil pakai, pada gapo? Bismillah tu ke? Awal ayat pada surah Fatihah huruf tu panjang 73 tahun umur kita. Pas kita nak reti bismillahirrahmanirrahim. Abadan tak boleh nak reti dah. Waktu kita mempayahkan benda hak Tuhan kata mudah. Tuhan kata 4 kali dalam Quran. Baca tengok. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali. Tuhan mudah bagi Quran, Tuhan mudah Quran bagi orang hendak. Siapa dia nak mudah. Tapi kalau nak lawe sehuruf pun tak boleh bagi. Tu dia Quran. Kalau nak faham, ambil dia awal hingga akhir, boleh faham. Tapi kalau nak lawa sehuruf, kita kata sehuruf pun tak boleh nak pergi. Ya Quran ni perasaan dia lain kalaulah kita berasa. Kalau kita hati kita cuci molek, perasaan dia lain. Dengar dia tu dengar daripada orang baca ikhlas pula, dia celuk masuk dalam hati. Hak itulah musuh Allah Taala yang takut. Sebab apa? Amal nak contoh sah, belum ada kita nak pergi sini. Nasa ada lagi sikit. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sera masuk dalam hati dia tu isi kandungan Al-Quran. Sera masuk. Sera ni lah anak. Tak ada ayah. Cuba ambil baju, tengok air tengok. Pasal kan baju dia kan jadi basah. Basah sebab apa? Sebab air tu berjerak masuk di dalam baju. Al-Quranil Karim dengan hati sahabat menepati tu. Sera masuk duk gitu. Apabila sera masuk duk lagu tu, Nabi nak buat kerja ni nak pakai tentera. Dakwah. Seru. Orang nak menetai dakwah kita, nak khianat dakwah kita, pasti kena pertahan. Pertahan mula-mula dalam Islam berperang ibadah. Berai dalam Islam ni ingat, tak ada kita keserai demo, kita nak mempertahankan hak kita. Tu yang berai dalam Islam. Tak ada ni kata Islam ni dapat kemenangan dengan sebab pucung pedai. Ini apa panggil perkataan musuh. Perkataan musuh Tuhan yang nak mencemarkan agama Islam. Bagaimanakah agama kita ni boleh naik dengan sebab pucung pedai? Hari tahun ke-8 Hijrah Nabi buka Mekah, setitik pun tak tumpah darah. Bacalah sejarah mana-mana, tak serupa dengan Nabi kita buat. Fathul Makkah, buka Mekah, tahun yang kena nak pergi buat umrah, Amil Hudaibiyah, dia tak boleh masuk. Nabi buat perjanjian 10 tahun dengan Suhaib, kata kita tak sah perang. Musyrikun cara musyrikun, muslimun cara muslimun. Tak sah perang 10 tahun. Tak sampai 2 tahun. Tahun ke-8 tu buka Mekah. Tak titik darah walaupun setitik. Maka bagaimana nak kira ayat kata Islam tadi itu menumpahkan darah? Tak boleh jadi. Apabila kata tak boleh jadi, perkara orang kata adalah dusta. Perkara yang tak benar. Perkara yang tak sungguh. Maka tak sesuai kita nak percaya. Jadi al-Islam bawanya datangnya peperangan untuk mempertahan tahan ni, untuk menjagakan keselamatan umat Islam, keselamatan Al-Quran dan sebagainya, nak jaga. Apabila puak sahabat tengok puak mari nak serai dia tu, duk dalam medan perang ni bukan 50-50 hidup dengan mati. Taklah 30 hidup, 80, 70 ke mati.
70 mati, 30 hidup. Soal, kita kalau kena kita hari ni nak lari ke nak duduk? Kan nak ketar lutut ni. Orang ngajar sendiri pun tak tahu. Sebab iman kita tak serupa dengan iman mereka. Tapi sahabat dia kata kerana Tuhan hikayat, Tuhan royak dalam Quran. Sebab tu musuh Tuhan takut apabila Quran ni jerat masuk. Dia kata walamma ra'al mu'minun. Tak kala orang Islam tu lihat al-ahzab, orang nak serang agama Islam. Dia kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Hak ni hak Tuhan janji. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Hak ni benar Tuhan royak, Nabi royak. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak tambah mereka malaikat iman dan berasa nak serah diri. Sebab itulah berlaku dalam Islam beberapa kali peperangan tak biasa kalah. Malaikat nampaknya tak jangok satu peperangan yang kedua, iaitu peperangan Uhud. Buat apa? Kerana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhalafah Nabi, menyalahi Nabi, menyalahi sunnah Nabi. Ini sebab keruntuhan, sebab kekalahan umat al-Islam. Sahabat semaya supaya dengan Nabi, puasa supaya dengan Nabi, gapo supaya dengan Nabi belaka, tapi tak dengar Nabi. Nabi kata jangan turun ni bukit ni. Ya turun juga. Sepatah tu kita pergi Madinah ke, ni bukit Uhud duk balik ni, lepas tu bukit tu Saudi pun dia duk jaga sampai ke hari ni. Bukit tu hak kecil itu sahabat turun daripada tu. Banyak tu agak kata peperangan tu tak berjaya seperti peperangan yang lain. Pas kita nak kepada kejayaan sunnah Nabi, kita pakai langgar agak tak tahulah Tuhan nak wi ke pertolongan lah mana. Nah, nak wi lagu mana pertolongan. Sekadar kita boleh. Bukan nak wi jadi seumpama sahabat. Tak, sekadar kita boleh. Muhammad Fatih lagu mana? Dia buka Konstantini. Salahuddin Ayyubi buka lagu mana? Dia memerdeka lagu mana? Masjidil Aqsa daripada Salibiyin, daripada songkam Crusade, daripada Fort Kristian dan sebagainya. Buka dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Quran Al-Karim pasti kita kena menghayati dia. Allah ni muju alhamdulillah di menara kita bunyi kata banyak halaqatil Quran. Terutama orang perempuan banyak, orang lelaki pun ada. Lepas tu halaqah ma'al Quran di rumah masing-masing. Ayah mari duduk lepas asal, kalau lepas apa kata gila, ambil Quran mari pakat-pakat tadabbur. Ni boleh hakak ke ibu tangan. Molek dah tu. Nah, kita pakat-pakat awak lagu tu, biiznillahi taala kita akan termasuk daripada ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata-kata ni nak patah semangat ke kana dah. Sebab tu orang-orang nak kerja agama, jangan tak semangat kamu di mulut manusia. Mulut manusia hari ni kecek gini, esok kecek gini. Dia tak serupa. Sebab itulah Imam Syafi'i kata ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ni kemocok yang kita tak siapa. Sungguh kerabatlah setara mana tak apa. Hari ni gini, esok ke lain pula. Buat apa? Kerana hati itu duk gitu. Yuqallibu kaifa yasha, dia balik semua. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Tengoklah, kita tengok sendiri. Lalu nak nasihat, nak royak lagi. Kata, ya kata lagu mana lagi kepada Nabi Nuh? Mung ni supaya aku bukan lebih sangat. So situ. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'yi. Allahu akbar. Dia katakan, dan kami tidak lihat yang mengikutmu tu malaikat orang yang rendah-rendah, lekeh-lekeh, tak ada otak, tak ada akal fikir. Hak ikut-ikutmu tu buat kapung-kapung tak reti belaka tu. Tu yang hendak. Dia kata gitu. Sedangkan orang ikut Nabi Nuh AS tu orang berakal dah, sebab dia reti kata-kata. Dia reti hujah-hujah, reti perkataan, kata tengok tu bek ni rasul ni bukan orang biasa. Dia reti dah tu. Tapi dengan sebab orang pemimpin zaman tu takut punah pun perayuk dia, punah rakyat dia, dia kata aku tengok orang yang ikut mung tu nu buat bodoh-bodoh je. Badir ra'yi, badi ni orang kampung,
Orang mikir tak pandai, orang darat lah kalau kecil-kecil bahasa kasar tu. Kau tak reti belakang ikutmu. Aduh. Jadi kita kalaulah tak tahan sungguh nak masuk dalam media dakwah ni menyakit hati ya. Dengan sebab itu nak kerja dakwah ni, dakwah hak sungguh lah. Bukan dakwah sekadar buat kebaikan, nak tegah kejahatan pula. Dakwah hak sebenarnya dua. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Suruh dengan baik, tegah benda jahat. Suruh dengan baik saja tu pun terkadang yang orang bercidah. Tapi kalau tegah pula benda mungkar, tak ada apa. Kena semata-mata, tak kok tu kok ning, tak kok tu kok ning. Hak tu hak ni jadi belaka. Tapi hak tu lah moho hak Allah Taala wi kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi boleh jadi baik pada umat yang lain kerana ada dua dasar, suruh dengan baik, tegah dengan jahat. Kalaulah kita ilgha mana kata kita mokat, kita menyudah benda tu tak sewak kerja, kita ni umur pendek dah sejahat-jahat ummah pula bawah tu. Ni kita nyanyi. Sebab tu hari ni Allahu Akbar. Nyanyi kepada umat Islam kita dah, terutama pemuda-pemudi. Hamba duduk dalam kedai, agak tu duduk dalam kedai lah juga. Tengok pemuda-pemudi kita, tak kira lah mana-mana tiga wilayah kita terutama. Isak rokok faifa wak keling. Budak-budak umur 4-15. Tak dengar kata-kata. Kalau cikgu ustaz kata, habis kereta ustaz, habis tayar mutu ustaz. Ni jadi wakil ada jadi hari ni. Hak balik perempuan pula jela juga, isak juga. Lepas tu buat suka, pakat suka tu isak di pamnyok mana-mana kata. Pas mengaji hari ni dak tekan juga. Tekan juga, winajah tak usah hidup. Masya-Allah. Malah nak pegang dah punya lepas-lepas. Pas kita winajah ustaz tu, winajah kru tu, winajah budak-budak umpama tu. Ya tubek dia tak tahu gapo tu. Pas gapo kita nak tupai kepada umat kita ni, nak gigatan mana sikit lagi. Ni mujurlah kita ni, generasi kita 40 naik ke atas ni, 30 naik ke atas ni, berasa kata boleh kira lagi ni hal belakang ni 20 tahun lagi ni kalau kita tak pakai usaha nak jadi aguan. Pat-pat kita kereta apa besar pula dengan undang-undang, tak ada apa. Kita buat senyum biar dia lah nak demo. Jangan buat gitu. Kita kena pakat tengok. Hari ni nak harap tak boleh, kita sendiri kena buat kerja. Sebab itulah zaman ulama-ulama dulu, kerajaan Uthmaniyah ni, kalau kita baca sejarah, hamba baca sejarah Uthmaniyah ni, ada tempat-tempat yang kerajaan pergi tak sapa. Undang-undang kerajaan tu dia duk wah kerajaan tu juga, tapi dia pergi tak sapa. Mai tua teng bahasa Sia kata. Bawa lagu mana? Ulama-ulama, pendakwah, pemimpin di tempat masing-masing tu pakat bangun untuk nak buat kerja, nak jaga lagu mana ni. Orang perempuan kita, anak muda kita, makan ni, minum ni, pakaian, nak buat lah mana. Buat tu bangun. Pas hari ni kalau kita buat mung kuku, sudah tak ada apa dah lah, tak nak harap apa-apa, jadi demo lah pula. Pas ni hak kita tahu, mari keluarga setengah-setengah, keluarga besar. Tok tu jangan kira lah, tok qadi, tok hakim, tok tu cucu cicit jadi tok ca apa ada hak raya sungguh dah. Bukan dok kata main-main, dak sungguh dah. Pas kita lah mana kita nak kata, lah mana kita nak kata hari ni maaf lah dah, takut setuh hati, maaf sungguh, tapi kena sebut banyak mana orang kita ni menikah kahwin dengan orang kata beriman. Laki tu suami dia tu bukan daripada orang beriman. Orang betina tu orang beriman. Kerana apa? Ni nak wisne duduk, nak wigah tu, nak wigah ni. Pas gapo nak jadi? Sebab gapo boleh jadi gitu tu sebab agama dia tak tahu. Kalau dia tahu tak buat. Orang kita ni kalulah karuk sara mana perkasa tapi kalau ada agama dia kontrol boleh. Tapi kalau tak ada agama, sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, muru abnaakum bis-salah fi sinis sab'. Suruh anak mung tu semaya apabila sampai umur 7 tahun. Wadribuhum fi sinil 'ashr. Suruh kita ambil tindakan apabila umur 10 tahun. Hari ni
Terkadang anak tak bangun semaya, pak mak nak kata apa tak boleh. Terkadang isteri tak bangun semaya, suami nak tegur apa tak boleh. Terkadang suami tak bangun, isteri kata apa tak boleh. Ni masyarakat hak jadi semua. Sebab apa? Sebab ruang tadi itu hak faham agama ku ke. Kalau faham apa? Nak pesing, nak berobat, nak jadi apa ngaji agama, nak jadi kaya mudah. Dah situ. Tapi hayati hidup harian ni ambil di hujung rambut, suk di ibu kaki. Ni jaga dah. Ni kita kena pakat jaga. Ambo kena jaga diri ambo, kamu kena jaga diri kamu. Sebab depan Tuhan ni hingga Fatimah pun Nabi royak. Ambo royak semua. Hadis ni makan hati benar. Hingga Fatimah, ya Fatimah bint Muhammad, inqidhi nafsaki fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, mu anakku, tapi mu jaga agama molek nah. Ayah tak boleh tolong apa kalau mu tak jaga agama. Ayah tak boleh tolong apa. Ayah tu biar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ayah diri. Pas kita hari ni jangan buat mudahlah. Akhirat ni sungguh bukan benda dusta. Kita duk dengan orang tak beriman banyak berdoa berasa kata tak apa. Lepas maghrib TV, lepas isya TV. Lagi Arab pun supa. Dalam bulan Ramadan ni nak sampai Ramadan tak berapa hari lagi kita minta sampai belakang Ramadan kita. Raya dah duk apa panggil palit raya siap-siap dah. Untuk nak cai, nak buka waktu orang semaya tarawih. Ni Arab lah ni. Pas nak harap pegang apa? Sebab itulah ulama-ulama kita mesyuarat di Nusantara ni, alhamdulillah, hani alhamdulillah, kelebihan Allah Taala wi pada orang kita ASEAN ini. Setitik learning ni kalau kita kecek lah nah, hani rasa benda segati. Jangan duk patutlah kena usaha lagi. Agama Islam learning tempat kita ni boleh pergi teraju. Seolah kata ngaji Islam semaya be run hak kita ni, run 30 naik ke atas ni, 40 naik ke atas ni, boleh tahan. Boleh duduk. Orang Arab sendiri tengok, orang luar tu tengok jadi molek. Orang Arab lah ni teruk benar kata. Sebab itulah kita apabila pergi negeri Arab pun, pelajar-pelajar tu pergi ambil ilmu ya. PA perangai cara mikir tersawak klik lah. Tahu daripada kapal lalu dah. Tolak 3 apa tak apa, tahu situ lalu dah. Tersawak klik mari jawi, tak ada pedah gapo-gapo. Tak ada pedah gapo-gapo. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Ni dia kata, wa ma nara, dan kami tidak lihat bagi kamu di atas kami min fadlin, daripada kelebihan apa-apa. Mu tak ada lebih apa di atasku. Ni tak pangkat dia. Sebab tu orang kita nak kerja agama ni bakar kena lebih. Sebab Nabi bakar lebih. Tuai tu suwi sedap tengok, jaga molek. Wisihat wal afiyah, bukan duk tak kata tolak, tak saya dah tu. Yang ketiga, naknya orang ngaji, ada kunawud wa yawud, ada mengaji, pandai ada, syahadah ada. 3. Yang keempat, we ada duit lah kacak. Jangan we nampak kata kita ni jadi tangan bawah, nak bantu orang ngaji boleh, bantu lagi. Tetapi kita orang ngaji tu jangan we duk we nampak kata kita tangan bawah berdoa. Tak boleh balah tu. Pakak-pakaklah. Supaya apa? Supaya Islam kita ni boleh naik lagi. Ni terkadang rasa malu kita ni, rasa malu. Agama tu agama lah, tapi leke nak kecek benda-benda tak boleh. Sebab apa? Dah kita duduk atas tanah orang. Umuh pun orang buat, kereta pun orang buat, go ni buat belakang wi kita. Semua dia mau wi belakang kita. Kita tahu tak orang beri tu duk makan reba, nak kecek bar reba, berat mulut, ketah nak kecek tak boleh. Ini tak boleh. Sebab tu Islam kita ni Nabi Muhammad ya hajar nak wi kita tadi itu berdiri di atas lutut kita sendiri. Wi lepas daripada tu daripada ni. Sebab tu lah orang mai tahu akan Nabi. Takkan ingat ke kita ngaji sejarah? Muhammad, mung duk kaca-kaca ni mun nak gapo sangat. Kalau mun nak harta, aku nak kumpul harta semua kamu. Kalau mun nak pangkat, puak kita nak sorak tak mung jadi ketua sebab mung ada kebolehan. Kalau mun nak orang perempuan, aku nak cari orang perempuan hak jangok sekali, hak mana pun ikut mun nak. 3 perkara. Nabi kata kalau mu ambil bulan, ambil matahari tak atas tangan aku tak tinggal pada tawah ni kata. Faham. ความเข้าใจลึกซึ้ง masuk jadi daging darah. Hak tu hak nak. Bukan mana kata tek-tek bahasa Arab panggil sathiyah. Sathiyah ni mana?
Mudah-mudah gitu ya. Apabila dia menjetik sikit, lucu dah. Tak. Hak ni marilah nak kocok lagu mana pun taknya luruh. Hak Tuhan nak. Kita nak buat lagu mana? Kalau boleh lagu tu, Islam kita ni ya agama tak ada keganasan. Lama-lama tu, ganas tu. Tak. Islam ni agama tak ada keganasan. Orang kafir pun ya jaga, orang bukan kafir pun ya jaga. Hai, orang Islam ni jaga juga, orang bukan kafir tak jaga puak dia saja. Tak. Nabi Muhammad royak gini lah gini. Dalam hadis sahih, barang siapa bunuh ataupun buat karuk sampai ke nyawa orang yang masuk di kalangan orang tak beriman duduk dengan kita, sedangkan dia buat perjanjian, dia nak duduk dengan cara silmi, kita pergi buat karuk dia. Nabi Muhammad kata orang pesan ni walaupun beriman tak bau syurga. Hadis umpama ni diterjemah kepada bahasa orang putih, diterjemah kepada bahasa barat. Banyak mana orang Amerika, orang England, orang tu orang ni terima Islam dengan sebab hadis tu. Sebab dia tak tahu. Oh, dia ramai kata Islam ni nak jaga puak dia saja. Tak. Islam tadi itu bukan nak jaga sekadar diri manusia. Kucing pun dia jaga, semut pun dia jaga, burung pun dia jaga. Apa tah lagi gapo dia jaga belaka. Mana adalah sejarah je sebut mari peperangan hak tak boleh kerak pokok kayu. Just sebut oi. Zaman Nabi Sulaiman kecek dengan semut, hebat semut. Masuk la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuk le lubang, takut puak ni mari jijak mapah bin. Masuk. Dia kata. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tu, pokok kayu ni tak boleh nak cabut, tak boleh nak heret, nak buat upih, nak potong tu teruk lagi, tak boleh. Lepas tu pun tengok orang di Palestin lah ni, salah gapo mereka, hospital, tempat sekolah, orang perempuan, orang tua, nyata hak bau mati, juta-juta orang, beratus-ratus ribu orang, ni banyak anak dah. Mana peri ke manusia yang mereka itu dak dakwah-dakwah? Tak ada. Sebab tu Islam tak usah takut. Orang dak royak Islam tak molek. Ngajilah Quran ni. Kata Quran katakan tu. Al-Quran sebagai tua ciwat untuk nak ukur ning dia cara hak Islam kita nak sungguh. Lepas tu dia kata mung tak ada lebih apa-apa pun di atas puak kami. Pak kami nak ikut lagu mana demo? Ya nak situ ya. Ya Allah, huduh kata. Bal nadhunnukum minal kadhibin. Bal nadhunnukum kadhibin. Malahan kami anggap puak-puak mung tu orang pendusta. Mung bukan orang benar, sangat orang dusta. Bukan orang sungguh. Subhanallah. Lalu tepat hak sedap ni sini ya. Tengah ngaji Quran. Ya dakwah, Nabi Nuh dakwah. Apabila ditentangkan mari Nabi Nuh nak buat kan? Duk dia. Senyap, tak ada kata gapo. Dak. Dia kata gini, bagi kita tengok. Ayat Quran ni dah. Ya hajar sungguh kita. Dia kata qala ya qaum. Hei qaum. Dia tak panggil qala al-malak. Cara kita dakwah ni galik kita kecek dengan cara luah-luah. Jangan pakping kepada orang tertentu kalau tidak ada mustahak. Jangan kita idafah sana perkataan pada orang tertentu kalau tidak ada mustahak. Kalau ada mustahak tak apa. Orang tu zalim kita. Kita sebut nama dia boleh, tak apa. Kalaulah dia tak ada zalim tapi zalim dia tu jadi umum, kita sebut dengan cara umum-umum. So umpama Nabi Nuh ni, hei kaum, hei puak kita semua, masuklah orang hak ketua hak duk kecek sana tu. Araaitum, bagaimanakah kamu itu fikir? Araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimanakah fikir kamu jika adalah aku di atas kebenaran daripada Tuhanku? Aku ni bawa kebenaran mari. Aku ada tanda kata aku jadi rasul. Kecek mudah-mudah kata. Kita kalau di Malaysia, kita mai ceramah sini kita ada tauliah ni. Bukan mana kata kita tak ada gapo sekarang ni. Kita syahadah kita ada, tauliah kita ada, izin ni ada. Nak gapo dah kita kecek salah mana? Menepati kita. Jadi Nabi Nuh AS kata kepada ketua dia, dah kau ya semua kata, memikir lagu mana? Aku ni duduk di atas kebenaran ni. Wa atani rahmatan min indihi. Dan Allah Ta'ala
memberikan kepada aku rahmah. Rahmah di sini katanya ulama tafsir, iaitu sifat kenabian dan kerasulan. Jadi nabi, jadi rasul. Nak jadi nabi, jadi rasul ni ingat nah, kita ni bukanlah nak jadi nabi, jadi rasul dengan pilihan raya, tak ada. Bukan dengan akad orang tertentu, tak ada. Nak jadi nabi, jadi rasul, Allah Ta'ala punya pilih. Maka wahyu telah putus, nabi telah wafat. Nabi Muhammad kata dalam Sahih Bukhari, ana khatamun nabiyyin wala ba'din nabi. Ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku adalah penyudah bagi segala nabi-nabi, nabi lepas aku tak ada. Apa maksud daripada hadis Nabi? Apabila kata nabi itu wafat, lepas pada nabi ni tak ada dah, penutup dah, wahyu tak akan turun sama sekali. Apabila wahyu tak akan turun, maka nak jadi rasul lagu mana? Nak jadi nabi lagu mana? Sebab tu kita ni orang ngaji ni, kalau mari mana-mana orang dakwah kata, kawin jadi rasul ni, jadi nabi ni, dia kata nabi kena orang Arab, dak nabi Melayu, rasul Melayu, jangan percaya, peri ya. Nah, lama tak Melayu, hak Thailand pula, ini rasul Thailand, sudah juga lagu tu. Jangan lagu tu. Sebab pangkat kenabian, kerasulan Allah Ta'ala punya pilih. Ada dalil tak kecil? Ada. Innallaha astafa, apa nama ni? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala pilih rasul di kalangan malaikat dan daripada manusia. Tu dalil daripada suratul Hajj. Ijmu' ulama masalah ni, tak ada khilaf. Kalau kita ngaji ni belah demo depan masjid tu ngaku jadi rasul, kita klik dengan tak jabat salam dengan dia. Apa? Karena kita ada ilmu. Kalau hak bahasa aku ni rasul, sejak dalam rasul, mana buat lagu mana cik? Habis. Orang Melayu kita kalau lah siapa situ berat lah. Hari ni muncullah dakwah-dakwah sunnah tadi itu boleh menjalani biiznillah taala, benar-benar tu tak akan berlaku pada tempat kita. Min indihi, daripadanya, mana daripada sisinya. Rahmat tu makna lagu mana? Kenabian, sifat kenabian, kerasulan daripada Allah. Fa'ummiyat alaikum. Apa makna fa'ummiyat alaikum? Maka dibutakan di atas puak-puak kamu. Puak kamu tak nampak ya kata. Digelapkan keterangan itu buat kamu. Mana kata puakmu tak nampak kebenaran. Tak nampak ke mana mata celak, ya buta mata hati. Nah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mana mata lendang ni yang nampak cerak molek, tapi dalam hati tak nampak apa sekarang. Takut kalimah ummiyat alaikum ni duk depan tapi tak nampak. Supalah mana nak banding boleh tak duk depan tapi tak nampak? Boleh juga. Iaitu benda yang jadi kesihatan depan kita tapi kita tak ambil buat pakai. Yalah. Benda minum, makan, tahu kata minum ni pedah, tahu kata minum ni bahaya. Makan ni pedah, makan ni bahaya, tahu tapi langgar. Supaya pelajar juga tahu. Kata kalau baca rajin, murajaah rajin, mengapa rajin, masuk kelas rajin, najah. Tahu. Tapi sama-sama pergi sekolah pun nanti ustaz masuk bilik dulu bayar siapa? Tak jaya. Benda hak kita tahu tapi kita tak buat, arti kata hidayah taufik tak ada. Benda hak baik, benda hak kita tahu, kita boleh buat, tahu kata hidayah taufik ada sekali dengan kita. Tu ya tanda Itu ya tanda Anulzimukumuha wa antum karihun. Adakah aku ni nak memaksakan kamu supaya kamu tu jadi orang beriman kau, sedangkan kamu tadi itu terhadap perkara yang jadi syariat yang aku bawa datang, kamu tadi itu tidak suka. Ning dalil kata Islam kita semenjak daripada Nabi Nuh alaihi salam nu lagi tak ada paksa orang. Royak sudah nak pakai atau siapa pakai sudah demo. Nah, mudah Islam kita ni. Buat apa? Kerana benar-benar tak ada kena jadi kecek banyak benar-benar ni pakai royak. Ni mana nampak? Okey, tak nampak nak buat kan? Itu dia.
Maka insya-Allah kita tengok pula pada ayat yang ke-29 pada hisah yang akan datang, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Kaum, aku tak nak minta apa ni daripada mu duk royak ni. Tak ada minta upah gapo-gapo. Kaedah lagu mana, insya-Allah kita mari tengok pula pada hisah yang akan datang lah biiznillah taala. Pada hari ni insya-Allah kita berhenti sini. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran, kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mentaufik dan hidayah pada kita, supaya kita boleh berpegang teguh dengannya dan beramal dengannya dan berjaya di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.